Okay, hai Assalamualaikum semua. So, hari Rabu ni, cikgu buatkan video ni untuk kita punya pengajaran pada Rabu ni. Okay, sekejap. Okay, kita dah habis bab tanah. Jadi kita untuk minggu ni kita akan masuk subjek baru ataupun topik baru, iaitu bab kedua, iaitu pengeluaran posting. Okay. Sebelum kita masuk, kita cikgu nak share satu kat kamu. Okay. Okay. Yang kamu boleh tengok dekat cikgu share ni, ni adalah antara haiwan termakan poultry. Okay, apa yang okay. Poultry ni, apakah poultry? Poultry ni sebenarnya adalah kumpulan haiwan sejenis burung, iaitu apa? Burung atau ayam yang diternak khusus untuk mendapatkan sumber daging dan juga telur. Maksudnya, untuk pengeluaran poultry ni ataupun peternakan poultry ni, kita cuma akan belajar tentang burung ataupun ayam lah. Tapi kita tak, peternakan ni banyak. Peternakan ni kita ada peternakan lembu, peternakan kambing, peternakan apa lagi? Kuda, semua tu lah peternakan. Tapi yang kita cuma belajar untuk sekolah adalah peternakan poultry, iaitu peternakan yang berdasarkan burung dan juga ayam yang menghasilkan ataupun mengeluarkan ataupun untuk mendapatkan daging ataupun daging dan juga telur. Okay? Itu adalah peternakan poultry. Kalau boleh tengok dekat sini, kita ada itik, kita ada ayam, kita ada puyuh, kita ada itik, kita ada apa ni, ayam Belanda, dan sebagainya. Okay? Hari ni kita akan masuk dua subtopik sebenarnya. Tapi untuk yang first, kita akan tengok dulu itu sistem peternakan poultry. Okay. Jadi pengajaran hari ini adalah pelajar dapat memahami maksud peternakan poultry dengan jelas. Pelajar dapat menjelaskan jenis sistem peternakan poultry dengan betul, dan pelajar juga dapat membanding-bezakan sistem separa-intensif dan juga sistem intensif untuk peternakan ayam kampung komersial dengan lebih tepat. Okay. Okay, definisi poultry. Macam yang saya cakap sini, poultry ni dia merupakan jenis kumpulan burung ataupun ayam yang diternak khusus untuk mendapatkan sumber daging dan juga telur. Dan poultry ni terdiri daripada ayam, puyuh, itik, ayam Belanda juga dengan angsa. Okay? Yang selalunya popular dalam peternakan poultry atau pengelola poultry ni adalah ayam dengan puyuh lah. Sebab kata permintaan pasaran tu lebih banyak lah dari segi daripada permintaan untuk ayam juga puyuh. Okay? Okay, peternakan ayam. Okay, pengelola utama, sebelum tu kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 80 90.
Okay, kamu boleh tunjuk muka surat 90 ataupun kita start dulu dekat 86. Okay. Okay, perkenalkan poetry ataupun penjualan utama poetry ni adalah daripada negeri Johor, Sarawak dan juga Perak. Dan jenis perkenalkan ayam komersial kita ada kita ada 3 jenis, iaitu ayam pedaging, ayam penelur dan ayam kampung. Ayam pedaging ni atau kita dipanggil sebagai broiler. Ataupun kalau ayam penelur dipanggil sebagai layer. Kalau broiler, ayam pedaging, itu menghasilkan daging, ayam yang menghasilkan daging lah. Maksudnya kita belah dia untuk jadikan sebagai untuk dijual daging dia lah, untuk ayam pedaging. Tapi kalau ayam penelur ni kita memang belah dia untuk kita suruh dia bertelur saja. Maksudnya bukannya untuk jadikan sebagai ayam untuk jual untuk disembelih lah. Tapi dia dibelah untuk bertelur. Itulah beza ayam pedaging dengan penelur. Dan ayam pedaging ni dia mempunyai pembesaran yang cepat, iaitu 5 hingga 7 minggu saja. Dan saiz badan dia lebih besar dan bentuk dada lebar dan penuh dengan daging lah. Maksudnya dia memang khas untuk daging. Dan berat dia boleh mencapai 2.5 kilo pada masa yang dipasarkan. Dan jenis ayam pedaging kita ada Asus, Ross, Cock, Herbertford, Island Red, New Hampshire. Ini adalah jenis spesies ayam yang popular lah untuk ayam pedaging. Kalau ayam penelur pula, dia memang menghasilkan telur cepat matang dan menghasilkan kurang bekalan daging sebab dia untuk penghasilkan telur. Dan pengeluaran dia mengambil masa hingga 20 hingga 70 minggu selepas pembesarannya. Dan kebacaannya boleh menghasilkan hingga 200 hingga 80 biji telur sepanjang 2 tahun. Okay, banyak tu. Dan jenis ayam penelur kita ada Lahman, Mr. Brown dengan Golden Format. Okay. Kalau ayam kampung pula, dia tidak mempunyai perbezaan antara ayam kampung pedaging dan penelur. Dia sama saja. Cuma ayam kampung ni, dia ketahanan dia tu lebih kuat lah berbanding ayam bandar. Kalau cara kita panggil ayam bandar dengan ayam kampung lah. Kalau ayam orang selalu bela ataupun pasarkan dekat market apa semua tu memang ayam bandar lah, bukan ayam kampung. Kalau ayam kampung ni memang selalu orang pasarkan secara kecil-kecilan saja. Dan ayam kampung ni dia punya keistimewaan dia cuma ketahanan isi dia tu lebih liat dan dia orang kata lebih lasak berbanding ayam bandar. Okay? Tapi sifat ayam penelur, ayam daging yang penelur sama saja. Okay, kita nakkan proses dulu. Terbahagi pada jenis juga kita ada puyuh pedaging dengan puyuh penelur. Dan dipasarkan selepas 30 hari, iaitu ikut saiz dan juga berat. Dan puyuh penelur ni dia bertelur ketika umur hingga 40 hingga 42 hari dan menghasilkan telur sebanyak 280 biji setahun bergantung pada jenis bakar dia. Dan dia tidak memerlukan kawasan yang luas, tidak memerlukan modal yang besar dan pengurusan harian mudah pada daya tahan penyakit yang tinggi. Dan jenis-jenis puyuh kita ada American Bobwhite, California Quail, Common Quail, Royal Quail, Chinese Painted Quail, and Japanese Quail. Ini ada antara bakar-bakar yang selalu digunakan untuk peternakan poultry puyuh lah. Okay, perbezaan, kita ada perbezaan iaitu antara puyuh jantan dan puyuh betina. Okay, saya nak bezakan dia. Kita boleh tengok dari segi dia punya figure, kepala dan muka. Kalau puyuh jantan ni dia berwarna coklat dan bahagian rahang dia berwarna gelap. Tapi kalau puyuh betina ni berwarna coklat terang dan bahagian rahang dia berwarna putih. Kalau bulu dada dia berwarna kuning. Tapi kalau puyuh betina terdapat tumpukan warna hitam ataupun coklat. Dan puyuh jantan ni dia lebih kecil. Saiz badan dia berbanding puyuh betina, iaitu dia lebih besar lah.
kalau pergerakan dia kalau presenter ni sangat aktif tapi tiba-tiba dia kurang aktif. Okey. Beza peternakan ayam yang puyuh ni. Ayam dia menguntungkan juga, tapi puyuh sangat lebih menguntungkan lah. Kalau macam cikgu dahulu, masa dekat UPM dulu, cikgu belah dua-dua. Cikgu pernah belah ayam dengan cikgu pernah belah puyuh. Kalau berbanding orang kata pendapatan lah, dari segi pendapatan puyuh dengan ayam, puyuh lebih untung lah. Sebab pasaran puyuh ni dia lebih tinggi daripada pasaran ayam. Maksudnya dia sukar untuk orang dapat, tapi orang nak benda tu. Dia tak ramai orang keluarkan buat pengeluaran positif puyuh ni, tapi orang tetap cari walaupun benda tu walaupun sikit, tapi orang tetap cari. Jadi itu menguntungkan. Jadi dia punya harga tu agak tinggi, pasaran tu agak tinggi. Dan yang puyuh ni kalau setengah orang minat macam burung puyuh, memang sedap lah. Yang dari puyuh ni lagi dia kata lagi biak, lagi sedap makan dengan ayam. Itulah. Tapi kalau peternakan ayam ni, dia punya kelemahan kalau ayam ni, kalau seekor ayam tu sakit, dia agak susah lah kita nak kawal untuk ayam-ayam yang lain sebab dia cepat merebak. Dan kalau puyuh ni pula, dia bersifat cannibal sebab dia makan sendiri kawan dia. Kalau kita lambat bagi makan, memang dia akan makan lah kawan dia. Memang kadang tu 2-3 hari, kalau 2-3 hari, kalau ada je lah kalau cikgu pergi kat ladang kita orang, selalu ada je macam ada ayam mati, burung puyuh mati sebab kawan-kawan sendiri yang makan je. Kadang tu dia tidak cukup makan. Okay, kita dah masuk pada pengenalan tentang peternakan poti. Jadi kita akan masuk pada jenis sistem peternakan poti. Okay, jenis sistem peternakan poti ada 3, itu kita ada separa-intensif, kita ada intensif, kita ada intensif. Okay, separa-intensif ni dia ada 2 sistem, iaitu lepas bebas, tempat mudah alih. Kalau intensif ada 4, iaitu sangkar, lantai tinggi, syarat tempat, rempan tertutup. Kalau integrasi ada 2, iaitu peternakan ayam miniatur dan peternakan ayam dengan tanaman. Okey, macam mana kita akan tunjuk lepas ni. Okey, jadi sistem peternakan secara intensif dan inisiatif. Okey, sistem peternakan secara intensif ni, dia kata keikhlasan ruang pagar dia dikelilingi dengan tebal, dan nisbah minimum kelasan dia 3, iaitu 3 bahagian bangunan dan 3 bahagian kawasan berpagar. Maksudnya memang sangat luas lah kalau separa intensif ni. Dia memang kata kalau orang yang buat peternakan separa intensif ni memang secara besaran. Maksudnya kalau kadar muatan optimum sebuah rempan adalah 18 ekor sub-meter persegi. Sub-meter persegi ni maksudnya macam, tahu ingat kan jarak 1 meter, itu cerita COVID, macam itulah maksudnya, lebih kurang jarak dia. Besar tu lah satu meter persegi tu, maksudnya 18 ekor sahaja muat untuk 18 ekor kita punya ternakan lah. Okay. Siang ternakan dia di luar ban, kalau malam ternakan dia di dalam ban. Maksudnya intensif ni dia punya rempan ataupun sangkar, dia buat ada 2 tempat, iaitu kalau kamu boleh tengok lah kat sini dia punya tempat waktu malam, kat sini dia lepaskan pada waktu siang. Maksudnya mereka bukan semata-mata di dalam saja, tapi pada waktu siang akan dilepaskan untuk mencari makan sendiri.
di luar sangkar mereka, tapi masih dalam pagar lah. Okay? Kalau sistem peternakan intensif, maksudnya peternakan dia berada dalam gerbang sepanjang masa. Maksudnya dia tak akan dikeluarkan lah pada sisi yang yang dia memang dalam kebal saja sebenarnya. Itu adalah peternakan intensif. Dan kepulan disediakan sepenuhnya menggunakan teknologi terkini iaitu alat pemilihan makanan dan minuman alternatif. Ni kalau kamu boleh tengok dekat silang pengeluaran ayam yang kata canggih lah, maksudnya yang mengeluarkan ayam secara banyak ni, mereka menggunakan sistem peternakan intensif lah. Mereka lebih jimat untuk mereka punya pemasaran mereka. Okay? Dan kawalan penyakit dia diurus dengan lebih baik dan berkesan, dan kadar muatan maksimal adanya satu sangka tu boleh dekat ekor setiap 1 meter persegi. Okay? Macam kalau intensif dia 18 ekor. Tapi kalau sistem penyakit intensif dia 12 ekor sahaja. Okay? Maksudnya apa beza. Kalau kamu boleh tengok sini, perbezaan antara separuh intensif, dia ada di sini dia boleh, ayam tu boleh kenakan di luar tempat, dan juga kalau malam kenakan di dalam gerban. Tapi kalau intensif ni, ayam tu sepanjang masa dalam gerban. Okay? Sebab tu sistem kenakan separuh intensif dipanggil separuh. Itu separuh. Maksudnya tidak sepanjang masa dalam gerban. Kalau intensif sepanjang masa lah. Okay? Okay. Ni ada antara contoh lah yang cikgu boleh tunjukkan. Yang ni separuh intensif lah. Sebab kat sini reban dia, kat sini kita punya luar reban lah. Dia boleh masa ni kan dia semua, tapi mesti dalam keadaan yang berpagar. Okay? Kalau yang ni intensif, tertutup. Macam ni lah. Ada ayam memang teknik lah. Ayam penelur. Dia memang ni untuk ayam penelur lah yang ni. Sebab dia memang untuk bertelur. Okay. Okay. Sedangkan di sini dia ada 4 jenis juga, iaitu kita secara sangka, sangka tinggi, tak tebal dengan sepan tertutup. Kalau sangka ni biasanya untuk jenis penakan penelur, dan tujuan dia memudahkan penulisan penakan dengan pengumpulan hasil, dan juga jumlah penakan dalam sangka terhad dari bentuk jenis bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Bahan sangka dia adalah dawai mata sunat seperti BIC. Memang dawai guna dawai lah. Kalau lantai tinggi, lantai dinaikkan sehingga 1.8 meter dari paras tanah. Maksudnya dia punya keban tu tinggi daripada keban yang kita biasa tengok lah. Macam mana lantai tinggi? Kamu boleh tengok ini. Ini lah lantai tinggi. Maksudnya tengok kat bawah itu. Itu maksudnya lantai tinggi. Sebab dia sebenarnya untuk memudahkan dia punya pemilik untuk petani mudah pastikan dia punya najis lah kat bawah tu, senang kita nak bersihkan. Kalau syarat tebal, dia lantai dibuat dari konkrit dan ditutup dengan syarak, dan jenis syarak kita boleh gunakan tang kayu, jerami, sekam padi, serak dan syarak diisi setebal 80 hingga 100 meter persegi. Jadi 80 hingga 100. Okay, dari syarat tebal. Kalau rebang ditutup ni, rebang ditutup sebenarnya sepanjang senakan berada dalam rebang, dan menggunakan teknologi terkini dan sistem alternatif yang kamu tengok lah dalam yang tadi saya tunjuk tadi. Dan jenis rebang tentang syarat tebal, lantai tinggi dan sangka, dan kelebihannya penggunaan baik dan sekitar selesai dan kawalan keselamatan berkesan. Dan reka bentuk
Turbine adalah ringkas menggunakan struktur besi dan aluminium. Okey, yang ketiga, itu sistem peternakan integrasi. Sistem peternakan integrasi, dia konsep peternakan yang menggabungkan kegiatan pertanian, penternakan dan perikanan dalam sebuah kawasan. Okay, dia sama ada, sama boleh tengok seperti dekat muka surat. Muka surat 51, Raja Datin 1. Integrasi, dia ternakan ayam dengan ikan ataupun ternakan ayam dengan tanaman. Tapi kalau nak buat ketiga-tiga pun boleh. Itu inovasi lah orang kata. Kalau sistem samalah dengan kalau pertanian integrasi pun bukan pertanian saja ada integrasi, tapi peternakan pun ada integrasi sebab dia integrasi ni maksudnya dia menggabungkan dua benda, iaitu kegiatan pertanian dengan perikanan ataupun peternakan dengan pertanian. Okay. Dan kisaran dia adalah kotoran peternakan pada bahan organik untuk tanaman dan juga ikan. Hasil utama peternakan integrasi adalah sumber makanan, itu daging dan telur, membakar makanan dari ikan dan tanaman, dan biogas dan juga baja organik. Okay. Maksudnya sistem peternakan integrasi ni kalau untuk biogas, macam kalau kamu bela ayam juga dengan kata apa, peternakan dengan tanaman, kan ayam dia ada seks, dia menghasilkan najis dia ataupun tinggal dia, dan daripada situ boleh menghasilkan biogas lah. Kalau tuan rumah tu pandai buat, bolehlah jadi sumber biogas pada rumah dia. Dan juga boleh menjadi sumber baja organik, iaitu boleh ambil nak tinja haiwan tu dan dijadikan sebagai proses sebagai baja organik. Okay, sini yang kita contoh gambar. Ni adalah peternakan dengan perikanan. Yang bawah ni adalah kolam ikan. Ikan ni adalah ayam lah. Daripada dia yang berjimatkan lah. Maksudnya sisa-sisa makanan daripada ayam tu bila jatuh ke bawah jadi sisa makanan pada haiwan pula. Jadi berjimatkan makanan untuk kolam ikan tu. Yang ni bawah ni adalah sistem peternakan dengan tanaman, iaitu ditanam sayur-sayuran lah. Okey. Kita dah habis daripada penerangan tentang sistem sebarang sistem integrasi dan juga integrasi. Kita akan tengok pada perbezaan sistem separa intensif dan sistem intensif untuk peternakan ayam kampung komersial. Okay. Kalau perbezaan jenis sistem peternakan integrasi, kelasan kawasan peternakan, kawasan dia lebih luas lah. Pada sistem penulisan dia sederhana. Okay, kita berhenti sekejap.
Okey, untuk perbezaan jenis peternakan, ada beberapa faktor yang kita boleh tengok. Empat faktor itu dari segi kelasan kawasan peternakan, sistem pengurusan, konsep perumahan dan juga bentuk dan keberhasilan peternakan. Okay. Dari segi peternakan jenis integrasi, dalam kelasan kawasan peternakan dia tu kawasan yang lebih luas lah, sebab dia sama ada peternakan dengan perikanan atau peternakan dengan tanaman ataupun pertanian. Okay. Kalau simpanan industri dia kelasan dia sederhana. Kalau industri dia kecil sebab dia memang kawasan tertutup, jadi dia secara beban antara satu sama lain tu kecil-kecil saja. Okay. Kalau sistem pengurusan dia, integrasi dia sederhana sahaja. Kalau simpanan industri sederhana, kalau simpanan industri sederhana, kalau industri sistem itu dah berteknologi lah, sebab dia menggunakan peralatan yang canggih, seperti tempat bagi makan, dia automatik, pemberian makan itu secara automatik, dan kalau ayam penelur tempat dia bertelur tu pun jalan secara automatik. Okay. Kalau konsep perumahan dari kebentuk dia pula, kalau integrasi dia sederhana. Kalau secara integrasi dari kebentuk dia, kebentuk beban dia lebih ringkas lah. Kalau integrasi dia lebih ringan sebab dia menggunakan teknologi. Kalau kepada keternakan, kalau integrasi dia sedikit ataupun mengikut pasar beban dia. Kalau secara integrasi dia banyak keternakan dan boleh diternak. Kalau integrasi ni dia ada limit, iaitu sedikit dan juga mengikut pasar beban lah. Okay, kita akan pergi pada kebaikan dan kelemahan sistem peternakan. Sistem peternakan seperti dengan sistem peternakan integrasi. Okay. Kebaikan peternakan seperti ini dia bentuk tempat dia bebas, ayam dibiarkan bebas atau lepas, dan ayam mencari makanan tambahan sendiri, dan kos penyelenggaraan dia juga murah dan kurang pengawasan. Kalau untuk peternakan intensif, dia bentuk beban dia yang luas, kadar fertility dia lebih baik dan ayam lebih senang diurus lah. Kalau hilang ayam pun tidak akan terjadi kerana penguasa dia berada dalam beban. Kalau sebarang di sini kan dia lepaskan macam tu saja, jadi kemungkinan untuk hilang tu adalah. Kalau kelemahan untuk sistem peternakan seperti di sini, kadar produktiviti dia rendah dan kehilangan ayam oleh pemangsa sangat tinggi dan ayam menjadi liar dan tidak masuk ke dalam baik. Dan juga ayam bertelur dan menetaskan secara tidak terkawal sebab dia dilepaskan waktu pada waktu siang kan. Kalau peternakan intensif pula, sebenarnya kelemahan dia, jumlah ayam terhad dengan satu reban kecil iaitu satu tangkas jantan sama dengan 6 ekor betina. Dan kos perawatan dan penyelenggaraan dia lebih tinggi berbanding separuh intensif dan kos pemberian makan dia tidak tinggi. Okey, kita dah habis topik yang pertama iaitu sistem peternakan poultry. Kita akan masuk pada topik yang kedua iaitu pemilihan sistem peternakan poultry iaitu 2.1.2. Muka surat 94. Okay, objektif pembelajaran. Pelajar dapat menguraikan faktor pemilihan sistem peternakan poultry dengan jelas dan pelajar dapat menjelaskan faktor pemilihan sistem peternakan poultry dengan lebih cepat. Faktor pemilihan sistem peternakan poultry dia penting untuk memudahkan pengurusan harian ternakan, pengawalan dan pencegahan penyakit, keselamatan dan hasilan berkualiti. Jadi sebagai penternak dia perlu ambil tahulah faktor pemilihan sistem peternakan ni supaya lebih memudahkan pengurusan harian ternakan lah. Okay. Faktor yang pertama adalah kita ada jenis hasil ternakan, yang kedua adalah peringkat umur ternakan, yang ketiga adalah bilangan ternakan, yang keempat adalah kemampuan kewangan.
Okey. Jenis hasil tindakan, kita ada 4 jenis tindakan seperti promotion. Selalu promotion ni adalah yang dipasarkan. Okey. Kita ada ayam pedagi, ayam penelur, juga ayam kampung dan juga puyuh. Okey. Okay, ayam pedagi dan penelur, dia selain menggunakan sistem peternakan intensif, dan tindakan ni boleh diawasi sepanjang masa dan memudahkan pengirisan dari segi pemberian makanan dan minuman, kawalan pencegahan penyakit lebih berkesan, dan hasil tindakan dia cepat dan berkualiti lah. Dan konsep perumahan ayam komersial, kita ada 2, iaitu ayam pedagi berada dalam rebas sepanjang masa, iaitu peringkat perindukan sehinggalah kepada peringkat yang dipasarkan. Kalau ayam penelur ditempatkan di dalam sangkar pada peringkat pengeluaran. Okey, puyuh, pedagi dan penelur. Dia susah untuk menggunakan sistem peternakan intensif, dan pemberian makanan mudah dan tidak memudahkan pengawasan sepanjang masa. Dan puyuh tidak memerlukan kawasan luas dan berteknologi. Konsep reban dia lebih bebas. Kalau ayam kampung pula, dia susah menggunakan sistem peternakan secara intensif, sebab ayam kampung yang kita dia lebih biar berbanding ayam bandar. Okay? Dan tindakan dia bebas bergerak di dalam kawasan luas yang dipagari, tidak memudahkan pengawasan sepanjang masa, tindakan tahan ancaman penyakit, dan konsep semula jadi dan tidak memerlukan reban berteknologi. Contohnya reban ayam kampung lah. Okay? Okay, yang faktor yang seterusnya iaitu peringkat umur ternakan. Peringkat umur ternakan kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat perindukan, peringkat pembasaran dengan peringkat pemasaran. Peringkat perindukan itu menggunakan sistem syarat tebas. Perindukan ni adalah di mana kita mula-mula ambil ayam tu daripada anak ayam, kita letakkan dalam sanggar tu dan kita panggil peringkat perindukan. Dan perlu menggunakan sistem syarat tebas sebab dia masih kecil dan memerlukan haba yang cukup untuk pastikan mereka tak sejuk lah dan tak cepat sakit, tak mudah terlihat pada penyakit. Dan peringkat pemasaran, tindakan bebas bergerak di dalam rebas. Dan peringkat pemasaran ni ataupun penularan ayam penelur ditempatkan dalam sangkar untuk bertelur, supaya telur ayam yang kita nak ambil tu tak berada di tempat yang berada, tak berada di tempat yang tak berada di merata-rata lah. Okay. Faktor yang ketiga adalah bilangan ternakan. Bilangan ternakan yang banyak perlukan pengawasan, keselamatan dan kawalan yang rapi. Sistem yang sukses, sistem ternakan basic yang memudahkan pengurusan aktiviti ternakan harian dan tidak memudahkan pengawasan kerja yang ramai. Dan pengawalan keselamatan lebih minimum dan pengeluaran hasil lebih berkualiti. Yang faktor yang cepat adalah kemampuan kewangan. Kalau sistem peternakan intensif, dia perlukan modal yang besar berbanding sistem peternakan secara intensif, dan juga banyak menyumbang kepada peningkatan pengeluaran dan kualiti. Memerlukan pembelajaran yang besar, iaitu dari sisi penyediaan perumahan ternakan, penggunaan peralatan reban alternatif, dan perlu lebih terancang dan memiliki piawaian untuk merangsang ataupun amalan peternakan yang baik. Okey, faktor pemilihan sistem peternakan intensif, dia sebenarnya ada banyak, tapi cikgu cuma ambil 4 ni saja yang penting. Okey, di muka surat 96 kalau kamu tengok. Sistem peternakan intensif ni merupakan sistem peternakan yang berkesan dan kompetitif dalam peternakan protein, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem peternakan intensif. Di sini kalau kamu tengok muka surat 96, ada banyak.
iaitu jumlah tenakan, kewangan, persekitaran, teknologi, keudaraan, pencahayaan, kualiti udara, suhu, peralatan, kekebalan korban, kesihatan dan keselamatan. Tapi saya cuma fokuskan 4 sahaja faktor iaitu persekitaran, peralatan, kesihatan dan keselamatan. Cuma ingat 4 ini sahaja. Okay? Okay, persekitaran. Okay, kenapa kita perlu lihat faktor persekitaran? Sebab sistem tenaga industri ni dia tidak memerlukan kawasan yang luas dan lebih mudah untuk mengurus bila dia tak memerlukan kawasan yang luas, pengurusan ayam tu lebih mudah lah. Maksudnya kalau kalau kehilangan ayam tu kita tak perlu risau lah sebab dia terasa dalam reban sebab dia tak dilepaskan luar reban. Okay. Kalau yang kedua itu faktor peralatan, itu menggunakan peralatan yang sistematik dan berteknologi, iaitu secara automatik dan memerlukan dan juga di sini memerlukan peralatan yang lebih efisien lah maksudnya lebih berkesan, macam orang kata pemberian makanan secara automatik, tempat pengeluaran pendelur secara automatik. Itulah contohnya. Dan faktor kesihatan pula, dari segi tulisan ayam lebih sistematik dan kata kalau ayam tu dijangkiti dengan penyakit, dia dapat dikesan dengan lebih cepat lah sebab dia tak banyak. Satu sangkak untuk satu kawasan 1 meter persegi sebanyak 12 ekor kan. Jadi kalau sesuai yang tu dia terkena penyakit, dijangkiti penyakit, macam peternak tu dapat tengok mana tu cepat, dapat kesan cepat mana ayam yang kata berpenyakit tu. Jadi kata penyakit tu tak cepat berjangkit lah dengan ayam yang lain. Okay? Okay, daripada segi keselamatan pula, kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa di dalam reban dan orang kata pengurusan ayam pun lebih terkawal lah sebab dia dalam reban sepanjang masa dia tidak dibebaskan. Itu adalah antara beberapa contoh faktor pilihan sistem peralatan industri. Okay? Okay, itu saja untuk minggu ni. Itu kita dah terangkan kepada kamu 2 topik pada hari ini, iaitu itu apa? Kita ada sistem penekan posisi dan juga kita dah masuk pada pemilihan sistem penekan posisi. Jadi sebarang persoalan ataupun pertanyaan boleh ditanya di WhatsApp yang cikgu yang kita akan buat lepas kamu tengok video ni, dan apa-apa persoalan yang boleh tanya dekat WhatsApp nanti. Okay, setakat ini saja kita telah kita perangi. Terima kasih dan Assalamualaikum.